Lah yang Tuhan kata yang kena dengan yang doa tu lah. Doa ya. Doa tu doa ni lah. Semalam tu nama bersikap dapat apa ustaz. Ya Rabbi ya. Dia pun muka berbeza untuk cakap. Dia doa untuk kumpulan. Kalau kita tengok dalam, kita buka dalam apa sirah, terutama dalam perang Badar, banyak doa-doa Nabi yang minta kumpulan Ahzab ni dihancurkan. Dan kita pun selalu takbirkan wa azamal ahzab wa wahda. Itu doa. Wa azamal ahzab itu doa Nabi pada mana kata apa nama lepas perang Badar tu. Wa azamal ahzab wa wahda. Tuhan yang menghancurkan mana kata Ahzab. Ahzab ni musuh-musuh Allah. Wahdah dengan keesaannya. Jadi banyak kita tengok dalam surah perang, Nabi berdoa minta hancurkan mana penentang-penentang Islam. Lah ni kita boleh senarai kejahatan-kejahatan UMNO, penentangan UMNO terhadap Islam. Tak sebut apa. Bunuh ulama, berapa ramai ulama yang bunuh. Penjara ulama, berapa banyak. Statement-statement yang mana kata yang menghentam Islam cukup banyak. Kalau kita tak senaraikan dia punya kegiatan dia, tapi memanglah dia pandai tunjuk ini. Kadang dia pamerkan kehebatan dia tentang Islam, tapi kerja buat dia. Tapi sekarang tuan sekalian kita tengok mana kata apa yang buat kepada Kelantan. Kelantan ni, mana kita kata Kelantan ni berhak terima mengerti. Kalau kita tengok tengok peta kan, telaga minyak yang ada di Kelantan ni dekat dengan Kelantan 150 km vertikal. Dia bawa minyak tu pergi ke Siang yang jauhnya 270 km. Saya baca masa ketika sampai Tok Guru buat perjanjian dengan KUBB. KUBB ni nak cerita bagi syarikat UMNO, memang milik UMNO. Tak apalah UMNO pun UMNO lah. Peruntukan tanah, seluas tanah yang luas ditumpas untuk mendaratkan minyak. Mula-mula orang Kelantan boleh kerja. Orang Kelantan Islam. Tapi tergamuk dia bawa minyak tu, dia bawa pergi ke Siang. Itu satu, menafikan peluang pekerjaan dia orang Kelantan. Dia nafikan realiti. Dia kata minyak ni duduk luar perairan Kelantan. Kalau luar Kelantan di mana? Terengganu dah. Faham pula. Habis duduk di mana? Duduk di dalam perairan Malaysia. Aku tak faham lah. Dia boleh cakap jawab bodoh. Bukan sikit tu. Katanya sampai dah mencecah 8 bilion tu. Royalty tak bagi. Bukanlah ini satu teknik supaya orang Kelantan terus miskin. Sebagai modal, tak boleh Kelantan, orang Kelantan miskin. Sampai mereka tu dia boleh buat apa saja dia buat untuk mana kata mengekalkan kuasa. Jadi oleh itu tak ada jalan. Kita berdoa kepada Allah. Kalau kita berdoa, Tuhan nak makhluk lah, tak pun lah. Kan doa pun tak boleh. Macam apa nama ni, dia berdoa. Guru berdoa dulu, ya Allah Tuhanku, lembutkanlah hati Najib agar dia bagi balik royalti pada rakyat Kelantan, dari Kelantan. Kalau dia enggak, minta hancurkan dia, pecah perut dia. Hui, dia pun mengamuk, buat demonstrasi depan rumah Tugu, depan pejabat Tugu, tarik balik doa. Doa nak ditarik balik. Akan kita doa, ya Allah, esok tarik balik. Ya Allah, doa aku semalam aku tarik balik. Sebenarnya bukan apa. Kalau kita bukan orangnya, doa lah. Kalau kita tak bersalah dengan orang, tapi orang berdoa, ya Allah, dia tu buat jahat kat aku, dia tu kalau kita tak bersalah, tak pihak doa itu tujuh bunyi pun. Tapi kecuali kita buat zalim kat dia. Bila dia doa memang kita takut. Bila royo-royo ni, pertamanya mungkin dia takut dengan doa. Yang keduanya mungkin takut doa tu dia ada kesan makna kata kepada pendengar. Yang tu dia paling takut. Saya bila baca Harakah, dengar Tok Guru cakap, nak kenyataan Tok Guru, kata tadi saya tiada besok, dia kata teruskan perjuangan ni. Walaupun cakap dia pendek, tapi hati kita terasa. Dan kita terasa macam timbul kasih sayang kita pada Tok Guru dan sebagainya. Jadi Dr. Rudin dah kupas. Jadi doa untuk orang yang buat jahat Islam ni, doa untuk membinasakan dia, itu makna kata tak ada kesalahan. Boleh juga kalau kita nak makam lebih tinggi lagi, kita boleh baca doa macam doa Nabi. Apa Nabi kata ketika makna kata perang Badar, Allahumma antahlik hadhihi al-isabah la tuqbat fil ard.
Dan dia kata, ya Allah Tuhanku, kalau kami hancurlah tentera Badar ini, tak ada orang lagi yang akan menyembahmu lepas ini. Kemudian Nabi juga pernah berdoa, ya Allah Tuhanku, kalaulah mereka tidak beriman kepada aku hari ini, apa yang aku harapkan, apa yang ada di tulang-tulang sulbi bapak-bapak mereka itu, yang akan bangkit bisa beriman kepada aku dan mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Ta'ala. Jadi doa semata-mata minta kebaikan, tapi tak menjadi satu kesalahan lah doa untuk menghancurkan musuh. Kerana makna kata dengan terus dia bersifat begitu, dia akan memberi kerosakan kepada Islam dan umat Islam. Jadi Dr. Rudi pun dah kupat, dia kata tidak menjadi kesalahan doa kepada orang yang kerja dia cukup jahat. Tapi dia pandai. Cuba tengok baru dia tertayang, saya tengok video sambut hari raya menari you. Rakyat dia menari, najib menari, orang semua pun menyanyi. Bukan saya tengok la ilaha illallah, kita tak tahu. Tapi dia pamerkan Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini pamer manusia. Ya Allah peringatkan dalam Quran, wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa ala kulli hisab. Ada manusia dikata Allah, ucapannya tentang dunia ni yu'jibuka, menakjubkan kamu, kita terpukau. Ya dah. Wa yushhidullah ala ma fi qalbi, kemudian dia menyaksikan pula apa yang ada di hati. Ikhlas ni, jujur ni, nak tolong sungguh ni. Tapi Allah kata wa huwa ala kulli hisab. Dia musuh yang cukup keras. Bila sifat-sifat penentangan itu jelas, kita doa. Nak lawan dia tak lawan. Kita doa. Allah Allah. Satu Ustaz, ya. Ustaz minggu lepas kita ada satu kuliah ada Ustaz tu memberitahu antara amalan boleh berjumpa Nabi ni, kita boleh berjumpa sama ada dalam mimpi dan dalam keadaan sedar, dalam keadaan jaga qadha. So saya minta Ustaz jelaskan sama ada bertemu Rasulullah dalam keadaan jaga tu macam mana dari segi etikat kita dari segi ahli sunnah wal jamaah. Ialah kalau kita tengok takluk dia dari segi kudrat dah, kuasa Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala tu berkuasa, maknanya takluk kuasa tu kepada yang baru. Makhluk ni Tuhan boleh buat apa saja lah. Tuhan boleh buat apa saja, termasuk di segi berjumpa dengan Rasulullah yang telah mati dalam keadaan beliau masih hidup. Itu Allah berkuasa, dia boleh buat apa saja. Tetapi dalam masalah ni, yang masalah mimpi tak tiba dah, memang boleh. Tak ada masalah. Banyak orang mimpi Rasulullah. Anak saya beritahu dia bagi Yaman, Tok Guru dia bagi wirid, ada selawat. Yang selawat ni kan kita baca betul-betul, insya-Allah kita boleh bermimpi jumpa Rasulullah. Itu memang tak masalah. Tapi yang kita akan jaga. Tapi ulama makna kata walaupun benda tu benda harus di segi i'tiqad, tapi segi realitinya benda tu tak berlaku. Tak berlaku. Mana boleh orang mati hidup balik? Mati tu tak mati lah. Kalaupun kita kata macam Nabi Isa AS, dia diangkat naik ke langit, dia duduk di langit. Begitu juga dengan Nabi Allah. Nabi Allah apa ya? Yang dah masuk neraka dah. Nabi Idris, contoh lah. Itu satu dua kes yang telah jadikan untuk menunjukkan dia berkuasa. Yang mati pun dia boleh bagi hidup. Bagi contoh lah kan. Tapi bukan itu benda yang boleh berlaku cara real, cara biasa lah. Jadi ulama kata benda ni makna kata walaupun takluknya takluk harus, tapi benda tu tak boleh, memang tak dilakukan, tak berlaku. Kalau kalau kita i'tiqad kata boleh jumpa Nabi ketika hidup, dia kesan-kesannya begini. Saya biasa menganggoti akam, biasa duduk akam. Tapi bila rojok benda ni benda tu benda tak boleh. Dia Ustaz Asy'ari ni dia ambil tarikat Muhammadiyah tu daripada Syekh Suhaimi. Syekh Suhaimi ni dia sekitar tahun 20-an itulah, 1920-an itulah. Dikatakan ini kepercayaan orang akal. Syekh Suhaimi ni ketika dia pergi mengerjakan haji duduk di Mekah, dia masuk dalam Baitullah. Masuk dalam Baitullah tu dia jumpa Rasulullah. Rasulullah hidup, jumpa Rasulullah dalam Baitullah. Allah ijazah kat dia tarikat Muhammadiyah yang berdoa akal doa yang bergelar.
Kemudian kata Syekh Suhaimi, inilah tarikat akhir zaman. Apa kesannya? Maknanya ada lagi ajaran, ada lagi syariat selepas wafatnya Nabi SAW. Tapi yang kita faham, bila Nabi wafat, habislah. Tak ada lagi dah. Tak ada lagi syariat tambahan, tak ada lagi. Kesannya bila kita kata Nabi boleh jumpa Rasulullah ketika hidup, Allah cakap tu, maka ada benda-benda lain. Ini yang boleh makna kata merosakkan akidah kita. Sebab itu ulama kata tak berlaku. Berjumpa Nabi dia qadha, berarti berjumpa Nabi kadang-kadang Nabi hidup kita sekap. Ini boleh membawa satu fitnah yang besar kepada agama. Dia kata wala dia jumpa Nabi. Nabi kata buat yang Nabi kata buat ni, Nabi kata buat ni. Oh, jadi harga pula agama kita bercelau. Jadi bercelau. Ada pula pandangan-pandangan baru atau syariat baru yang dibawa oleh Nabi kerana Nabi hidup. Ini benda yang cukup berat yang boleh merosakkan mana kata akidah dan pegangan. Tapi kalau kata Nabi jumpa Nabi masa tidur tu mimpi itu boleh. Itu pun jangan sampai dia mendakwa ada benda Nabi duk bagi kat dia dalam tidur tu, duk bagi abah ni suruh buat ni, suruh buat ni. Tapi kalau kebetulan memang yang Nabi suruh tu memang ada dah dalam hadis-hadis Nabi kan, memang ada dalam amalan-amalan orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu tak ada masalah. Yang ditimbangi ada dakwaan-dakwaan yang bahawasanya maknanya kita kata ada ajaran benda-benda baru yang bagi tahu oleh Nabi. Ini boleh merosakkan, membahayakan maknanya kata perjalanan kita. Itulah yang saya faham macam itulah. Ya qadha ni maknanya kata jumpa Nabi dalam keadaan sedar, kita sedar diri kita dan Nabi itu hidup. Ini maknanya kata ini yang dia perlu dakwa sebab sehari tak mati hidup. Sekali hidup ada di Mekah. Bagi arahan dekat mati dekat tinggal dulu, mati di Ipoh. Dia hari terakhir tu saja saya tak berjumpa dia. Saya dalam tu bawa keluar berapa ayam tu, bagi makan ayam berapa, pakai belum-belum ni. Lepas tu dia bagi tahu gas tak ada. Saya bawa apa bed pergi beli gas kat akal berapa akal pun tak ada kat sekolah saya. Dia kata Abu ya Allah dah, tak ada. Saya nak pergi jumpa tapi pakai belum-belum ni tak sedap pula dah. Saya pun tak balik mandi tak jumpa dia. Saya baca surah Abah, dia sakit di akam kat sekolah saya tu lah. Tu bawa pergi Ipoh, tu mati di Ipoh. Sampai sekarang orang lain yang mendakwa dia tak mati. Inilah ciri-ciri benda-benda yang kadang-kadang kita tengok dah, benda-benda yang merosakkan, yang lari daripada. Dan mati-mati lah. Orang tengok dia kapan semua batu kubur, batu-batu mana tak mati. Pelik cerita benda-benda ni, cerita yang pelik, yang tak boleh diterima. Sebab itu kalau kita tengok kita rajin, kita tengok masa Ustaz Syari di soal siasat ditanya oleh Jami' Khair di Masjid Negara, keluar TV kan, dia tak boleh bertahan. Dia tak boleh bertahan hujah-hujah dia. Sebab dia hujah dia banyak mimpi. Dia mimpi ni. Benda-benda ni kita tak boleh berhujah. Tapi bukanlah saya nak tepuk dada kami orang baik. Kena tahan IC. Kita tetap bertahan. Kita tak pernah mampu salah. Tak ada kita kata kita pegang kita sesat dah. Pasal pegangan kita jelas, Qurannya, hadisnya jelas, benda jelas. Bila benda jelas, kita boleh bertahan. Tak ada pula kita tengok dalam TV ada kita mengaku salah lah, apa tak. Kita bertahan. SB jumpa saya buat macam tu. Tapi akal tu macam tu. Ustaz Syari mengaku saya sesat, saya dah bertaubat. Macam mana seorang pimpinan dia mengaku sesat? Sebab punca anak pegangan dia goyang. Jumpa Rasulullah, itu mimpi tak ada jadi ucap. Itu kita rahsia kita ada ucap, kita ada Quran, kita ada hadis, semua pegangan kita lawan UMNO, kita ada ucap. Orang kata mana dalam Quran ada apa yang Tuhan sebut, qatilul ladzina la yu'minuna billah wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasul. Perangilah. Allah SWT orang yang tak percaya pada Allah dan hari akhirat dan tidak mengharamkan apa diharam oleh Allah dan Rasul. Bila mereka tak ada makna buat kerja-kerja yang Allah SWT haram, dia tak haram, dia biarkan benda yang haram berlaku, Allah SWT lawan dia. Ini hujah kita. Sebab tu sampai sekarang saya ada macam ni. SB aku tak nak belajar apa dengan ini hujah-hujah aku. Kita ada hujah kan. Tapi yang qadha ni tak boleh pegang. Tak boleh pegang. Kalau kita pegang, kita sendiri jadi hujah-hujah dia. Ni aku jumpa Nabi kita lah tak sembahyang lah. Tak boleh dah. Tak lagi
Nabi jumpa. Dia jumpa Nabi. Nabi kata, Imam Mahdi nak keluar sekian hari. Kami pun berhimpun lah ramai-ramai di Sungai Bercala. Semua pakat berhimpun. Pasal apa? Ni malam ni Imam Mahdi nak turun. Saya jadi beritahu, Imam Mahdi tak jadi turun. Pasal apa? Kita semua banyak dosa. Kena istighfar lebih lagi. Dia kata ni betul tak gila apa. Benar-benar macam ni tak ada jadi pegang. Kita nak berjaya konkret. Termasuk jadi apa. Allah.